Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat bin Zamri dan saya dari kumpulan 5. Dan pada hari ini, pada pagi indah ini, saya akan menceritakan sedikit atau mengulas sedikit tentang pengenalan terhadap tajuk yang kami akan ulas kali ini, iaitu tajuk arak tanpa alkohol, Heineken versus Barbican. Okey, so permulaan ceritanya berasaskan pada halal dan haram. So, dalam Islam terdapat batas yang mana kita umat Islam tu boleh buat, dan umat Islam tu kalau buat benda tu dapat dosa. Mana kata tak boleh buat mana kata tidak boleh lakukan perkara tu, dan perkara yang umat Islam boleh buat dikenali sebagai perkara yang halal, dan perkara yang tidak boleh buat dikenali sebagai perkara yang haram. So, kita masuk sikit dalam tajuk ini, iaitu makanan dan minuman yang halal dan haram diminum. So, kita, pada dasarnya semua makanan adalah halal. Semua makanan boleh dimakan pada dasarnya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Contoh, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wama uhillu bihi li ghairillah. Faman itturra ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alayhi. Innallaha ghafurur rahim. So, surah Azim. So, dalam ayat ini, maksud ayat ini ialah sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas kamu maitata, bangkai, maitata walah dama, darah, bangkai, darah dan daging khinzir, serta penyembelihan yang tidak disebut dengan nama Allah. Maksudnya kalau kita sembelih haiwan tu, kita sebut nama Allah, so benda tu haram. So dalam ayat ni dia cerita pasal benda yang haram ada 4. Kita dapat tahu 4: bangkai, darah dan daging khinzir, dan juga haiwan yang kita sembelih tanpa nama Allah. So kalau khinzir ni kita sembelih dengan nama Allah, dia tetap haram. So seterusnya, faman itturra ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alayhi. So maksud kat sini, kalau kita terdesak, kalau kita terpaksa, contoh kita terpaksa tu macam kita duduk kat hutan tapi kita jumpa makanan yang halal, kita jumpa khinzir misalnya, dibolehkan, tapi dengan syarat ayat seterusnya, faman itturra ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alayhi. Kamu tidak menginginkannya dan kamu tidak melampaui batas. Maksud tidak menginginkannya ni, kita makan just untuk survive kat dalam hutan tu. Kita makan hanya untuk teruskan hidup dalam hutan tu. Tidak melampaui batas. Kita tak makan berkenyang-kenyangan. Kita tak makan, lepas tu kita makan seronok-seronok lah, kan? Okay. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah tu maha pengasih dan maha penyayang. So, untuk lebih dalamkan lagi tajuk ini, untuk kita tahu, untuk kita kupas lebih dalam ni, tajuk halal, tajuk arak tanpa alkohol ni, adakah halal, adakah haram? Adakah ia tidak memabukkan? Adakah ia memabukkan? Adakah Heineken dan Barbican ini kita boleh minum dan tidak perlu risau tentang kandungan alkohol yang sebenarnya ada dalam tu? So, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan sahabat saya untuk mengulas lagi dalam tentang ini, dalam pengenalan tajuk arak tanpa alkohol. Saya akan menyatakan tentang isu arak tanpa alkohol di Malaysia. Isu ini nyata mempengaruhi minda remaja-remaja apabila kilang-kilang arak mengeluarkan minuman arak tanpa alkohol. Promosi yang giat dilakukan melalui periklanan di media-media massa dan menampal poster di merata-rata tempat, secara objektifnya untuk menarik pelanggan dari agama-agama Islam untuk mencuba minuman arak tanpa alkohol, yang sememangnya agama Islam mengharamkan untuk pengambilan arak. Secara tidak langsung, remaja-remaja yang cetek dalam pengetahuan ilmu agama akan mencuba secara terus dalam pengambilan arak ini tanpa tindakan usul periksa tentang kaedah pembuatannya, bahan yang digunakan dalam pembuatan arak dan hukum-hukum syarak oleh agama Islam. Namun begitu, faktor sosial budaya di Malaysia menjadi antara pendorong utama remaja-remaja untuk mencuba
produk arak tanpa alkohol ini melalui ajakan dan pelawaan. Selain itu, remaja-remaja yang menghadiri perayaan-perayaan agama lain juga mengambil minuman arak tanpa alkohol setelah memandang enteng terhadap hukum dan syarak. Bak kata pepatah, kerana nila si titik rosak susu sebelanga, dan hasilnya pengambilan arak meningkat 45% dalam kalangan remaja bawah 18 tahun. Isu yang menjadi kebimbangan masa kini ialah pemasaran produk arak dalam ekonomi Malaysia yang kian meningkat tahun demi tahun. Hal ini terjadi demikian kerana permintaan tinggi oleh pelanggan-pelanggan yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Jika dirumuskan, boleh dikatakan setiap pasar raya dan juga kedai-kedai runcit yang kecil-kecilan telah menjual produk arak daripada pelbagai jenis syarikat. Menjual arak merupakan satu perkara yang haram di sisi Islam. Kerana sebarang aktiviti yang melibatkan arak, sama ada menjual, membeli, menyimpan adalah haram dan tidak boleh sama sekali. Konteks ini menguraikan jumlah pengambilan arak menjadi perkara yang sangat serius dalam negara Malaysia, yang di mana Malaysia merupakan satu agama yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi. Namun, negara Malaysia mencatatkan nilai yang tertinggi, lalu menduduki tangga ke-10 dalam kalangan negara yang penduduknya mengambil arak atau meminum tanpa mengira usia. Fakta yang tidak dapat disangkal lagi, kini bukan hanyalah penganut agama Islam. Kini hanyalah bukan beragama Islam, namun penganut agama Islam dan juga agama-agama lain juga mengambil arak sebagai minuman yang sentiasa menjadi kebiasaan pada diri mereka. Merungkai dengan lebih teliti, faktor yang menyebabkan pengambilan arak ini adalah faktor sosial budaya yang diumpamakan sebagai melekat seperti darah daging dalam masyarakat Malaysia. Hal ini dapat dirungkai apabila terdapat pesta atau perayaan diadakan. Arak akan menjadi satu minuman yang disajikan di pesta tersebut. Hari ini saya akan memberi sedikit pengenalan mengenai arak. Arak diperbuat daripada peraman jus buah. Kamus edisi keempat menyatakan bahawa arak ialah minuman yang mengandungi alkohol dan memabukkan. Dalam bahasa Arab pula, arak dikenali sebagai khamar yang menutupi. Sesuai dengan sifat minuman tersebut yang menyebabkan seseorang itu mabuk, di mana hilangnya kewarasan fikiran dan tertutup kebenaran sehingga lupa diri dan lupa Allah. Semua perkara halal pada mulanya sehingga turunnya dalil pengharaman. Contohnya pada surah An-Nisa ayat 43 menjelaskan di zaman Rasulullah meminum arak masih halal dan ia hanya perlu dielakkan ketika seseorang itu mendirikan solat. Namun pada surah Al-Baqarah ayat 219, di dalam ayat tersebut Allah menerangkan mengenai arak di mana keburukan arak adalah lebih besar. Apabila seseorang itu hilang warasnya, ia akan menyebabkan tingkah lakunya sukar dikawal. Maka kemungkinan untuk seseorang yang mabuk tu melakukan kemungkaran lebih tinggi. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, hukum minum arak kini lebih jelas. Ayat tersebut menerangkan bahawa arak dikategorikan sebagai perkara keji dan kotor. Okey, saya akan teruskan dengan pembentangan saya, iaitu objektif kajian. Objektif kajian pertama iaitu mengenali konsep arak dari sudut agama dan sains dengan lebih mendalam. Yang kedua, dengan cara pembuatan arak yang diharamkan dalam agama Islam. Yang ketiga, tahap kesedaran warga tempatan tentang arak tanpa alkohol ni, sama ada yang elok, boleh diminum ataupun tidak. Okey, yang keempat,
mengkaji kebaikan dan keburukan arak tanpa alkohol ini. Okey, yang terakhir, pernyataan daripada Al-Quran dan hadis tentang pengharaman arak. Antara dapatan kajian yang kami peroleh daripada kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu minuman itu boleh diklasifikasikan sebagai arak yang haram diminum. Jika diteliti daripada istilah syarak, arak al-hamar adalah minuman yang dihasilkan daripada perahan anggur yang boleh memabukkan. Menurut Imam Abu Hanifah menegaskan bahawa arak dinamakan al-hamar apabila perahan anggur itu telah diperam atau dimasak sehingga ianya dilihat bergelora dan berbuih-buih seolah-olah mendidih dan buih tersebut kemudiannya hilang. Maka perbandingan antara Heineken 0.0 dan Barbican perlulah melihat kepada ilah, rasional hukum atau sebab hukum. Jika melihat kepada Heineken 0.0, minuman ini memang berasal daripada alkohol tetapi disuling atau dipanaskan dalam tahap suhu tertentu untuk menghilangkan alkoholnya. Maka hukum meminum minuman ini jatuh pada hukum asal minuman tersebut, iaitu alkohol dan haram. Menurut mazhab Syafi'i, mengikut unsur istihalah, jatuhnya hukum haram kepada harus apabila ia terjadi dengan sendirinya. Contohnya, proses arak bertukar kepada cuka yang terjadi dengan sendirinya, bertentangan dengan Heineken 0.0 yang sudah sedia maklum adalah buatan manusia. Manakala bagi minuman Barbican pula, pihak JAKIM telah mengesahkan bahawa Barbican harus diminum kerana bebas alkohol dan cara pembikinannya juga bukanlah daripada arak yang disuling. Namun, kekeliruan yang terjadi di kalangan masyarakat apabila botol minuman Barbican ini menyerupai botol arak. Di situlah berlakunya kekeliruan di kalangan masyarakat. Dalam perdebatan kajian ini, saya ingin mengeluarkan cadangan kepada umat Islam, iaitu meneliti syarikat suatu produk sebelum menggunakannya. Sebagai contoh, syarikat Heineken yang mengeluarkan arak dan minuman keras. Sebagai umat Islam, kita perlulah berhati-hati dalam memilih makan dan minum, iaitu dengan mengenal pasti sama ada statusnya halal ataupun haram. Seperti yang kita tahu, makan dan minum yang haram boleh memudaratkan diri dari segi mental dan fizikal. Untuk mengelakkan kekeliruan tersebut berlaku, kita perlulah mengkaji sumber makanan tersebut dan mengenal pasti sama ada ia mempunyai logo halal JAKIM ataupun tidak. Kesimpulannya di sini ialah kajian yang kami jalankan ini amatlah penting untuk umat Islam bagi membantras kekeliruan bagi masyarakat Islam tentang arak tanpa alkohol. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan menyambung tentang metodologi kajian. Kami menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperolehi daripada tinjauan, soal selidik dan temubuan. Kaedah ini juga dikenali sebagai kaedah kuantitatif. Kami menggunakan pendekatan soal selidik, di mana ketika kajian ini dijalankan, kita masih dalam perintah kawalan pergerakan. Soalan soal selidik ini kita gunakan perisian Google Form untuk diedarkan kepada pelajar-pelajar kita. Skop kajian kami tertumpu kepada golongan muda yang menginjak dewasa, khususnya golongan seperti kami, iaitu pelajar IPT. Kami telah menganalisis data yang diperolehi daripada perisian Google Form. Pelbagai cadangan telah dikemukakan oleh pelajar mengenai kekeliruan tentang Heineken dan Barbican. Saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Baik, yang pertama, kawasan kajian. Kami telah memilih Universiti Tun Mahathir Malaysia yang terletak di Muar Johor. Ini kerana kawasan kajian ini ialah tempat pengajian kami, jadi memudahkan kami untuk melakukan kajian. Yang kedua, instrumen kajian. Kami telah memilih kaedah Google Form untuk diedarkan kepada orang ramai untuk dijadikan berunsur sidik. Baik, yang ketiga ialah kaedah pengumpulan data. Daripada data yang diperolehi, kami akan menentukan data mana yang untuk dipilih untuk dijadikan sebagai data yang terlibat dalam kajian ini. Jadi yang terakhir ialah data sekunder. Data sekunder merupakan data-data daripada sumber-sumber bercetak yang sama ada yang telah diterbitkan secara rasmi ataupun tidak. Baik, contoh-contoh data sekunder ialah seperti jurnal, buku, surat khabar dan banyak lagi. Hari ini saya akan membentangkan tentang apa yang kami perolehi daripada hasil kajian kami. Alkohol bukan sahaja boleh memabukkan, malah ia juga boleh merosakkan kesihatan diri sendiri. Ia umpama dadah dan racun. Oleh itu, banyak agama melarang supaya penganutnya mengambil arak. Sebagaimana yang kita tahu, arak ni bukan bergantung kepada jenis,
tetapi ia bergantung kepada betapa banyak yang kita ambil dalam satu masa supaya kita boleh mabuk. Oleh itu, kita sebagai umat Islam haruslah lebih berjaga-jaga dengan perkara ini. Umat Islam juga perlu mengambil tahu tentang isu semasa seperti adanya arak tanpa alkohol, yang kita perlu menjalankan kaji selidik supaya kita tidak terlibat daripada perkara ini. Dengan ini, kita boleh menjauhkan diri daripada perbuatan keji serta hidup kita akan dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, Muhammad Nurul Jami'an. Terima kasih.